Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syada binti Muhammad Zin dan rakan saya Nur Ifa binti Abdul Rahim dari kumpulan 10 akan membentangkan projek kami yang bertajuk Water Filter Cube Cell. Yang pertama, untuk introduction, pada 8 Oktober, Johor telah mengumumkan catuan air berjadual yang menjejaskan sehingga 100,000 orang di Kota Tinggi. Malah catuan air juga dijadualkan di Mersing yang menjejaskan 25,000 orang lagi. Orang ramai telah terjejas dengan catuan air, seperti 150 orang yang tinggal di Simpang Renggam. Malah dijangka terkena catuan air yang lebih rendah berikutan cuaca kering dan gersang. Terdapat beberapa faktor dan punca kepada krisis air yang melanda Malaysia pada masa kini. Contohnya, pencemaran sungai kita yang amat teruk kerana dianggarkan 77,000 tan sisa dibuang ke dalam sungai Klang setiap tahun. Keadaan telah merosot dengan sangat drastik dan telah menyebabkan Sungai Perai diisytiharkan sebagai sungai mati kerana ia tidak dapat menampung sebarang bentuk jenis kehidupan. Faktor lain ialah kemarau panjang dan pemanasan global yang menyumbang kepada kekurangan air tawar dan bersih serta menyebabkan krisis air yang amat kritikal, di mana ia menjejaskan ratusan ribu orang, jika tidak berjuta-juta. Seterusnya adalah problem statement. Krisis masa di Malaysia yang sedang kita hadapi ialah kekurangan bekalan air bersih. Jumlah air tawar juga sangat terhad di kawasan tertentu. Sekiranya keadaan ini tidak dikawal, lama-kelamaan air bersih juga akan habis. Negeri tertentu juga telah melaksanakan catuan air untuk kurangkan penggunaan air, namun ini hanyalah penyelesaian singkat bagi masalah jangka masa panjang. Ada juga pembinaan harvesting filter, namun harvesting filter ini tidak sesuai kepada golongan-golongan yang berpendapatan rendah kerana kosnya yang agak tinggi. Dan ada juga filter-filter lain telah dicipta dan diimprovise, namun ia sangat terhad bagi untuk memproses air tawar. Oleh itu, kumpulan kami bercadang untuk membina sebuah filter yang dinamakan Water Filter Cube Cell untuk mengumpul air hujan, kemudian ditapis supaya airnya boleh digunakan semula. Oleh itu, untuk projek kali ini, kumpulan kami telah menjadikan biji durian Belanda sebagai bahan utama dalam penambahan water filter. Seterusnya adalah objektif yang pertama adalah untuk menghasilkan sebuah reka bentuk water filter cube cell yang mempunyai rumput sebagai ejen menyahkan COD dan BOD. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mikroorganism memecahkan bahan organik. BOD pula adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganism untuk memecahkan bahan organik. Yang kedua pula adalah untuk menguji kebolehkerjaan water filter cube cell, dan yang ketiga adalah untuk menguji kualiti air yang dikeluarkan daripada water cube cell, iaitu ujiannya dari segi ujian COD, BOD dan juga ujian pH. Seterusnya adalah projek scope projek. Yang pertama adalah untuk menghasilkan sebuah water filter yang terdiri daripada rumput, aktif karbon, pasir, batu-batu kasar, polyester sintetik cotton dan juga bahan utama iaitu biji durian Belanda. Yang kedua adalah filter ini adalah portable, di mana ia boleh dibawa ke mana-mana sahaja asalkan ia berada di ruang yang terbuka untuk ia collect air hujan. Dan yang ketiga, projek skopnya adalah ia akan diuji secara fizikal dan juga secara chemical. Seterusnya adalah expected outcome. Ia hanyalah tambahan.
Aspek akamnya sepatutnya yang pertama, air yang hasil air daripada filter sepatutnya melepasi ujian chemical dan juga ujian fizikal. Yang kedua, air yang terhasil tu dapat ditapis dengan baik. Dan juga yang ketiga, hasil daripada tapisan air adalah air itu dapat diguna balik. Seterusnya, ini adalah contoh design water filter cube cell, di mana pada peringkat atas sekali boleh lihat ada rumput-rumput di mana ia sebagai agent removal COD dan juga BOD. Dan di bawahnya kita ada cost aggregate, iaitu batu baur kasar. Seterusnya batu baur halus. Kemudian polypropylene. Polypropylene ini fungsi dia untuk water filter dan juga untuk menyerap, sekiranya ada minyak, dia akan menyerap minyak. Sour, dan seterusnya adalah bahan utama, iaitu sour soap seeds. Seterusnya adalah active carbon, dan pada peringkat bawah sekali adalah synthetic cotton. Jadi mengikut lukisan ni, air akan difilter, kemudian dibawa ke tangki yang sebelah lagi satu. Air yang telah difilter akan dibawa ke tangki sebelah. Ini adalah bahan-bahan sedikit lah. Yang pertama, cost aggregate. Cost aggregate ni adalah berbentuk sharp angle. Macam mana pun, walau macam mana pun, untuk kita ni dipilih shape lah lebih baik. Better around edge. Lepas tu, block dia besar-besar. Yang kedua, lakukan aggregate. Aggregate ni untuk melapis seperti tulang ikan. Yang ketiga ialah polypropylene ni dia murah dan dia menapis minyak sebenarnya. Okay, yang kemudian kita guna sour soap seed. Sour seed ni adalah untuk diffusing, untuk mengurangkan CO2 lah. Okay, seterusnya activate carbon. Activate carbon ni carbon with molecular power saturation increase surface area, particle used in the environmental field, and dia has multiple properties that allow it to treat organic substances inside water. Dan terakhir iaitu synthesis cutter. Synthesis cutter ni adalah untuk membuang unpleasant substance and benda-benda kecil lah. Itu dari saya. Okey, untuk kerja ini kami menggunakan model instruksi. Mula kami akan buat kajian akan fokus. Lepas tu buat pendahuluan dan pendahuluan akan membuat pengenalan latar belakang. Lepas tu akan membuat pemetaan masalah. Pemetaan masalah tu berasal dari tajuk kajian kami. Itu daripada tujuan risiko, jurnal, tesis, buku dan lain-lain lah. Bawah pemetaan masalah kami akan buat tujuan kajian, iaitu kajian kepentingan kajian. Di bawah iaitu kajian, seterusnya kami membuat persoalan kajian dan tesis kajian. Di bawah tesis kajian, kami membuat metodologi, iaitu bentuk kajian minyak, iaitu menggunakan tiga kualitatif, kuantitatif, kerangka teori, kerangka konsep. Selepas itu kami membuat instrumen kajian, iaitu soal kritik, senarai kalimat dan dokumen. Bawah instrumen kajian kami membuat kajian lingkus, iaitu kebolehpercayaan dan kesahihan. Selepas tu kami membuat kesimpulan, iaitu kami menggunakan pada UHM sebagai sampel kami. Dan sebagai pengumpulan data soal sikit, iaitu menggunakan kaedah penganalisan data saja. Okay, untuk test kami menggunakan chemical test. Kami menggunakan COD test, BOD test dengan pH test. Seterusnya, ini antara rujukan kami lah.